Assalamualaikum dan hai semua. Dalam video ini kita akan bincangkan tentang tawaduk menzahirkan kesucian jiwa. Tawaduk bermaksud sikap kerendahan hati kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sesama manusia. Seterusnya, dalil nakli sifat tawaduk. Yang pertama, innallaha auha ilayya an tawadu'u hatta la yafkhara ahadun ala ahadin wa la yabghi ahadun ala ahadin. Terjemahannya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala telah mewahyukan kepadaku agar bersifat tawaduk. Janganlah seseorang antara kamu bersikap sombong dan bersifat zalim kepada yang lain. Yang kedua, وَمَا تَوَضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ, yang bermaksud, dan tidaklah seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat darjatnya. Contoh yang pertama, tawaduk dalam pergaulan. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bergaul, terutama dengan kanak-kanak. Walaupun mempunyai kedudukan yang mulia, baginda tidak sombong dan kedudukannya. Sebaliknya, baginda menghormati dan menyayangi kanak-kanak. Baginda sentiasa bersikap lemah lembut dan menunjukkan kasih terhadap kanak-kanak. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW selalu mengantuni kanak-kanak dengan mendahulukan ucapan salam ketika bertemu dan membelai rambut mereka dengan perasaan kasih sayang. Yang kedua pula, tawaduk dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika bersama-sama dengan keluarga. Baginda bersama-sama membantu isteri, melayani keluarga dan menguruskan rumah tangga. Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu berkata, seseorang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu, adakah Rasulullah SAW bekerja di dalam rumah baginda? Lalu Sayyidatina Aisyah menjawab, Rasulullah SAW menampal serta menjahit pakaian dan melaksanakan tanggungjawab rumah tangga seperti mana yang dilakukan oleh orang lain. Dan akhirnya, contoh ketiga, tawaduk ketika makan dan minum. Rasulullah SAW menunjukkan sifat tawaduk ketika makan dan minum. Baginda tidak pernah mencela makanan yang disediakan untuk baginda. Jika baginda mengingkari makanan tersebut, baginda akan makannya. Apabila baginda tidak mengingkarinya, baginda meninggalkannya. Baginda tidak menzahirkan perasaannya, sebaliknya hanya berdiam. Sekarang, jom kita dengarkan kisah Nabi Muhammad dan para sahabat. Pada suatu hari, Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pergi berkunjung ke rumah Rasulullah SAW. Setibanya di depan pintu rumah Nabi, mereka saling mendorong satu sama lain untuk masuk terlebih dahulu. Kamu dulu ya Ali. Mana mungkin aku akan mendahulumu ya Abu Bakar. Sedangkan Rasulullah sendiri pernah bersabda tentangmu. Belum pernah matahari terbit atau terbenam atas seseorang sesudah para Nabi, terutamanya Abu Bakar. Mana mungkin aku akan mendahulumu ya Ali. Sedangkan Rasulullah juga pernah bersabda tentangmu. Aku telah menikah kau wanita terbaik kepada lelaki terbaik. Aku nikah kau puteriku Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib. Mana mungkin aku akan mendahulumu ya Abu Bakar. Sedangkan Nabi SAW pernah bersabda, kalau iman umat ini ditimbang dengan iman Abu Bakar, tentu akan berat timbangan iman Abu Bakar. Mana mungkin aku akan mendahulumu ya Ali. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda tentangmu. Dikumpulkan Ali bin Abi Thalib di mahsyar pada hari kiamat kelak dengan berkenderaan bersama Fatimah, Hasan dan Husain. Lalu orang-orang bertanya-tanya, Nabi siapa gerangan itu? Lalu ada yang menjawab, dia bukan Nabi, tetapi Ali bin Abi Thalib dan keluarganya. Mana mungkin aku akan mendahulumu ya Abu Bakar. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda tentang engkau. Kalau aku harus mempunyai kekasih selain dari Rabbku, tentu aku akan memilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Mana mungkin aku akan mendahulumu ya Ali. Sedangkan Rasulullah SAW pernah bersabda, pada hari kiamat, aku bersama Ali. Lalu Allah berfirman kepadaku, wahai kekasihku, aku telah pilihkan untukmu Ibrahim Al-Khalil sebagai ayah terbaikmu. Dan aku telah pilihkan untuk Ali sebagai saudara dan sahabat terbaikmu. Mana mungkin aku akan mendahulumu ya Abu Bakar. Sedangkan Allah Ta'ala pernah berfirman tentangmu.
Dan orang yang datang membawa kebenaran dan orang yang membenarkannya, mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Mana mungkin aku akan berilimu, ya Ali. Sedangkan Allah Ta'ala juga telah mengisyaratkanmu dalam firman-Nya. Dan di antara manusia, ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Pada waktu yang sama, Jibril datang berkunjung kepada Rasulullah SAW. Seraya berkata, Ya Rasulullah, di luar sana ada Abu Bakar dan Ali hendak menemuimu. Pergilah, sambutlah keduanya. maka Rasulullah SAW segera bangkit dari duduknya, menyambut mesra dan mempersilakan masuk kedua-dua sahabatnya yang mulia. Baginda menempatkan Abu Bakar di sebelah kanannya dan Ali di sebelah kirinya sambil berkata, Demikianlah kami kelak dibangkitkan di hari kiamat. akhlak mereka itu persis dengan ayat Allah yang berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Surah Asy-Syu'ara ayat 215 yang membawa maksud, dan rendahkanlah sayapmu terhadap orang-orang yang mengikutimu, iaitu orang-orang yang beriman. Baiklah, rendahkanlah sayapmu ini berkonotasi agar Rasulullah SAW bersikap rendah hati atau tawaduk apabila berhadapan dan berinteraksi dengan para sahabatnya. Sikap rendah hati Rasulullah SAW ini ditiru oleh para sahabat kemudian. Maka terbacalah oleh kita sekarang tentang sifat dasar pengikut Nabi Muhammad SAW dari kurun ke kurun, generasi ke generasi. Allah SWT mengingatkan kita bahawa generasi pengganti yang akan berperang kemudian. Setelah habis masa perang, orang-orang yang keluar dari ajarannya memiliki sifat tawaduk dan lemah lembut. Yang pertama, bersedia menerima kebenaran dari siapapun, baik dari kalangan orang terpandang maupun dari kalangan orang yang rendah kedudukannya. Selain itu, selalu bersedia untuk mementingkan kepentingan orang lain dan senang ketika diminta pertolongan. Seterusnya, mereka yang lebih senang tidak dikenal daripada menjadi orang yang terkenal. Yang terakhir, mencintai fakir miskin dan tidak segan-segan duduk bersama mereka. Pahit sekali hikmah mengamalkan sifat tawaduk. Yang pertama, dikasihi masyarakat kerana tidak bersikap sombong. Yang kedua, mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah. Yang ketiga, membudayakan sikap merendah diri demi kepentingan Islam. Yang keempat, membentuk keluarga yang harmoni kerana saling menghormati antara satu sama lain. Dan yang terakhir, membentuk insan yang bertakwa kerana sentiasa mengamalkan sifat mahmudah. Sekian, terima kasih.